dalam tajuk yang ke-141. Masih lagi di dalam surah Ali Imran. Ayat yang ke-83. Jadi tajuk dia seluruh makhluk itu Islam ataupun Muslim. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Afa ghaira dinillahi yabghun, apakah selain daripada agama Allah mereka itu cari? Yaitu ahli kitab itu, ya, sebab sebenarnya ayat ni duk cerita tentang ahli kitab. Ayat yang sekitar ayat 83 ni lah. Masih lagi duk cerita tentang ahli kitab. Okey, jadi demo-demo ni ahli kitab ini dia mencari selain daripada agama Allah. Agama Allah itu agama mana? Iaitu agama Islam. Mereka cari agama lain, iaitu kita panggil agama Nasrani ataupun Yahudi. Tu agama, kiranya agama lain lah. Sebab asas dia lain daripada agama Islam. Asalnya tuju kepada dua kumpulan itu, Yahudi dan juga Kristian, tetapi sebenarnya dia lebih umum lagi kepada agama-agama mana pun. Mereka ini lebih mencari agama selain daripada agama Islam. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Sedangkan segala makhluk lah, kita kata segala makhluk yang ada di langit dan juga di bumi ini Islam ataupun patuh taat kepada kepada Allah. Segala makhluk atas muka bumi ni patuh kepada Allah, tetapi ada beberapa kumpulan ni dia nak cari agama lain. Maknanya dia tak si patuh lah. Dia tak si taat. Dia kiranya tu nak kata hebat sangat tu. Dia tu. Segala yang ada di langit di bumi ni semua patuh ke Tuhan. Taw'an wa karha. Patuh ni sama ada dalam keadaan suka, wakarha, dan juga dalam keadaan tak suka. Tetap patuh. Ada benda-benda yang kita mungkin rasa terpaksa dah. Terpaksa buat. Buat apa? Sebab agama suruh. Itu karha, kita tak suka, tapi kita tetap kena buat juga. Ada benda yang kita suka buat. Tapi kadang-kadang pun patuh lah. Pokoknya ialah patuh. Siapa yang patuh? Semua makhluk. Dalam ayat lain ada sebut dah, yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Langit 7 dan juga bumi. 7 langit dan bumi bertasbih memuji Tuhan. Wa man fihin, dan juga segala makhluk yang ada dalam bumi itulah. Okey. Lepas tu ada lagi dah. Kepada Allah, sedangkan lebih ramai dari kalangan jin dan juga manusia yang kufur berbanding yang taat. Dalam Quran pun sebut dah, hak ramanya walakin aktsarhum fasiqun dah. Banyaknya fasik. Kebanyakannya tak tahu. Dan sebagainya. Hak ramanya kalau nak kira jin dan juga manusia ni hak kafir. Macam mana dia sebut sini Islam patuh segala benda ni kita kata termasuklah jin dan juga manusia. Sebab dia sebut man di situ, man ini dia kuat kepada hak berakal. Hak berakal ni siapa? Berakal ni kat jin dan juga manusia lah dah. Man itu. Walahu aslama man fis samawat. Kalau kita perhati dah. Man itu
merujuk kepada yang berakal itu jin dan juga manusia. Jin dan manusia ni hak ramah, hak kufur dah. Hak tidak taat. Hak taat tu sikit saja. Kalau nak banding dah dengan hak tidak taat. Apa dia sebut sini ni seolah-olahnya macam sahu. Kalau Kelantan kata sahu apa dah? Patuh segala benda. Sebenarnya tak kena tu. Hak ramanya hak tak patuh. Okey. Jawapan dia. Walahu aslamaman. Islam dalam ayat ni, yang dimaksudkan di dalam ayat ni bukan Islam menurut syarak. Islam hak supaya kita ni. Kerana Islam hak menurut syarak ni, hak ni tak ada paksaan ni. Hak ni apa ni? Tuhan tak paksa. Tak boleh nak paksa orang suruh masuk Islam. La ikraha fiddin. Itu jelas hak tu dah. Tapi dalam ayat tadi dia sebut tawa'an wa karha kan. Tak kira dengan sukarela ke ataupun dengan paksa ke, dia tetap kena Islam. Kena Islam ni hak mana ni hak? Sama ada sukarela ataupun kena paksa ni tetap kena Islam. Islam mana ni? Kena patuh, tetap kena patuh walaupun terpaksa. Kalau agama Islam itu tidak terpaksa. Bermakna hak tu Islam di situ ataupun patuh di situ bukan bermaksud patuh dari segi syarak tu. Patuh dari segi agama Islam tu tidak. Sebab agama Islam tu tak ada paksaan. Jadi patuh mana hak lain, bermakna di situ. Dia juga tidak merangkumi semua makhluk yang ada di langit dan juga di bumi. Kalau hak agama Islam ni aslama ni dengan bermaksud beragama Islam, supaya kita ni nak jin ada hak Islam, ada hak kafir. Apa ni? Manusia ada hak Islam, ada hak kafir dah. Hak ni tidak merangkumi semua makhluk Islam ni. Islam ni dia hanya kepada jin dan juga manusia saja dah. Gitu. Hak Islam hak dari segi syarak ni hak kena sembahyang, kena puasa. Burung ke apa tak kena sembahyang. Kan? Islam tu. Hak tu tidak merangkumi. Sedangkan dia kata sini man ni merangkumi belaka. Kalau dalam ayat tadi merangkumi semua makhluk hak ada di muka bumi dan juga di langit ni Islam belaka. Islam mana tu? Kalau Islam supaya kita ni tidak semua tu. Kalau Islam supaya kita ni hanya manusia dan jin saja. Okey, pokok-pokok tu Islam dia kan yang ngocak ke bertasbih tu betul lah. Tapi tak ada Islam buat haji supaya kita tak ada. Kenapa dah? Bermakna bukan Islam tu yang dimaksudkan di sini. Faham mana? Maksud dalam ayat ni iaitu maksud dianya patuh kepadanya pada apa yang telah ditentukannya berupa hidup, mati, sihat, sakit, bahagia, celaka dan lain-lain lagi. Sama ada kita suka ataupun tidak. Ni maksud dianya. Patuh ataupun Islam dari sudut tu. Islam dengan makna patuh iaitu kita kena terima. Kita kena terima takdir Tuhan. Tuhan sudah tertudah kita ni mati bila. Kita tak boleh nak agak. Suka ke tidak suka ke dah Tuhan tentu dah masa tu kita mati. Maka kita kena patuh. Terpaksa patuh. Okey. Tu. Bukan patuh bermakna supaya masuk Islam. Memeluk agama Islam tu bukan. Patuh dari sudut takdir Tuhan tu. Tuhan sudah takdirkan kita sakit. Kita nak ke tak si ke tau'an wa karha. Tau'an ni hak suka rela ni kalau kita bahagia dah. Tuhan sudah takdir dah. Wa karha kita tak suka. Iaitu sakit itu tak suka. Tuhan sudah takdir dah. Ini kita terpaksa aslama. Kita terpaksa patuh. Segala hak ada di bumi dan di langit ini kira-kiranya dia nak ayat
mengikut ketentuan Tuhan berlaku. Dia kena patuh hak Tuhan berlaku. Kena ikut hak Tuhan berlaku. Ikutlah. Dia ni gapo pun dia. Dia suka ke tidak ke, dia tetap kena ikut peraturan Tuhan berlaku. Gitu. Hak Tuhan, bukan peraturan, hak Tuhan sudah tentukan untuk dia. Ini maksud aslama di sini. Bukan aslama Islam agama tu dah. Okey. Seterusnya, tajuk yang ke-142 berkaitan dengan penerimaan taubat. Ayat yang ke-90, innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Akhir dah ni. Akhir juzuk yang ketiga dah. Akhir juzuk yang ketiga. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang yang kafir setelah mereka beriman. Iaitu gapo dia kafir setelah beriman? Murtad lah. Kafir setelah beriman ni. Orang yang murtad. Wal'iyazubillah. Thumma izdadu kufran. Lepas tu dia semakin bertambah kafir dia tu. Lan tuqbala taubatuhum. Taubatnya tidak sekali-kali Tuhan akan ampunkan. Tuhan akan terima. Taubat dia Tuhan tidak sekali-kali akan terima. Iaitu dia tu orang murtad. Lepas tu semakin teruk. Izdadu kufran. Semakin teruk dalam kekufuran. Soalan dia. Sebagaimana kita sedia maklum, orang murtad tu kalau dia semakin bertambah dosa pun, izdadu kufran ni. Semakin teruk. Tetapi akhirnya kalau dia bertaubat, kira-kiranya Allah terima. Dah. Allah terima juga taubat dia tu. Apa di sini disebut Allah sekali-kali tidak akan terima taubat tu? Dah taubat kan? Apa Allah tidak akan terima? Ada. Orang yang murtad sekali pun dah. Murtad dah. Wal'iyazubillah 2-3 kali pun. Semakin tu. Lepas tu kalau dia taubat. Apa? Lan tuqbala taubatuhu. Tuhan tidak akan terima. Jadi semacam kalau sekali fikir tu, ya juga. Agak betul juga. Jawapan dia. Jadi sebenarnya dia ada 3 golongan orang kafir. Dalam ayat sekitar ni lah, sekitar ayat yang ke-90 ni, ada 3. Apa ni? Al-Quran membincangkan, duk tengah bincang tentang 3 golongan orang kafir ni. Yang pertama, orang yang betul-betul taubat. Memang dia taubat semati. Iaitu firman Allah Ta'ala, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang yang bertaubat. Maknanya dia buat dosa, dia kufur ke apa-apalah, dia buat maksiat. Lepas pada tu dia bertaubat. Wa aslahu, dan dia berubahlah. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kira-kiranya Allah akan terima taubat. Yang pertama, orang yang bertaubat betul-betul. Tuhan terima ke tak taubat dia? Tuhan terima. Ayat ni lah. Tapi syarat dia gitu. Dia bertaubat, dia berubah. Wa aslahu tu. Yang kedua, dia bertaubat tapi dengan taubat dia yang rosak. Taubat tapi tak kena cara taubat. Jadi ayat ni berkenaan dengan golongan ni lah. Hak Tuhan tak akan terima taubat mereka tu, iaitu hak taubat dia tu tak kena cara. Ni. Kalau kena cara dia bertaubat, Tuhan tak akan terima. Dia akan termasuk dalam golongan yang pertama. Ini dia tak kena cara. Dia bertaubat. Dalam ayat lain sebut dia ni seolah-olah dia masuk Islam, memeluk Islam, dan apa ni, sama-sama buat dia dia menyatakan kekufuran, tetapi dengan orang Islam dia seolah-olah dia taubat dah. Sama-sama orang Islam. Ni golongan yang kedua ni.
Maknanya tidak taubat sungguh lah. Taubat di mulut saja. Nampak tak? Dalam hati tidak. Dengan orang Islam dia kecek supaya orang Islam. Tetapi sama-sama buat dia, dia jadi tukar lagu lain. Ini yang kedua ni, golongan yang kedua. Orang panggil taubat dia penuh. Iaitu ayat ni lah. Tsummazdadu kufran. Yang ketiga, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Orang hok tidak bertaubat sama sekali. Hok ni hok mati dengan tidak taubat. Ni hok yang ketiga. Hok ni lagu mana? Orang kafir, lepas tu dia mati dalam keadaan kafir. Hok ni Tuhan kata lan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Bila dia masuk dalam neraka, dia nak tebuh, nak bayar. Ya, tak si masuk neraka. Saya nak bayar sepenuh bumi. Nak bunyi tu. Tuhan tidak akan terima juga. Beri masa kepada saya nak taubat tu. Nak kelik semetar, nak taubat ke. Cagar dia ke dia. Sepenuh bumi pun Tuhan tak terima. Hak ni hak yang ketiga, iaitu siapa ngelah dia tidak bertaubat. Jadi dia ada 3 golongan. So, betul-betul taubat. Yang kedua, bertaubat tapi taubat yang tak kena. Supaya golongan yang kita duk bincang ni. Yang ketiga, tidak bertaubat langsung. Okey. Ayat ni juga termasuk orang yang bertaubat daripada dosa-dosa selain syirik. Syirik. Wal-iyazubillah. Dia tidak, dia tak taubat ni, syirik ni. Sebab tu Tuhan kata Tuhan tidak akan terima. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran ni, bertambah kekufuran ini maksud dia syirik. Sebab tu taubat mereka tidak diterima. Walaupun dia bertaubat. Bertaubat dosa-dosa lain kira-kiranya tak jadi juga. Sebab syarat nak bertaubat ni dia kena dia kena Islam tu. Ataupun taubat untuk nak berubah jadi Islam. Okey. Yang ketiga, orang yang bertaubat ketika nak mati. Ada sebut hatta idza hadarahumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna hum kuffar. Ketika dia nak mati, dia pun royak dia taubat. Saya bertaubat. Ni Tuhan tak terima. Ni maksud dia orang yang nak mati ni. Dekat-dekat nak mati dah. Tak boleh buat apa dah. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Maksud dia tu. Seterusnya kita pergi pula kepada tajuk yang seterusnya. Tajuk yang ke-143. Berkenaan dengan rumah pertama di bumi, di muka bumi. Firman Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama yang dibina untuk manusia ialah yang berada di Bakkah ataupun Makkah. Yang berada di Makkah. Duduk di Mekah tu lah. Tu rumah yang pertama yang dibina untuk manusia. Baitin wudi'a linnas. Okey. Soalan dia, kenapakah rumah tu maksud dia Baitullah lah. Dikatakan rumah pertama, sedangkan berapa banyak dah rumah yang dibina start daripada zaman Nabi Adam tu lagi sampai pada zaman Nabi Ibrahim tu. Sebab ayat ni turun ketika cerita pasal Nabi Ibrahim. Jadi zaman Nabi Ibrahim lah. Tak Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim berapa banyak rumah. Tapi macam mana tu saya boleh kata ni rumah yang pertama dibina untuk manusia. Bukan pertama dah tu. Tak tahu yang keberapa ratus ribu dah tu. Tak tahu dah. Sebenarnya. Jadi jawapan dia. Baitullah yang berada di Mekah tu sebenarnya bukan rumah pertama untuk manusia secara umum hidup. Start daripada zaman Nabi Adam tu bukan. Tetapi rumah yang pertama yang dijadikan sebagai kiblat kepada manusia.
dan juga tempat ibadat. Tempat ibadat yang pertama yang dibina mana di Mekah tu. Okey. Kiblat yang pertama dibina mana? Mekah. Tempat ibadat yang pertama di Mekah tu, iaitu mana? Baitullah tu lah. Lebih khusus lagi Kaabah tu. Sekitar tu. Okey. Ia juga tempat pertama yang dipilih sebagai tempat yang penuh dengan keberkatan. Lallazi bi Bakkata mubarakan. Tempat yang kalau ada keberkatan lah kita nak pergi tu. Boleh dapat pahala. Negeri mana hok kita nak pergi? Mekah tu lah. Mekah tu mana? Iaitu hok kawasan Masjidil Haram tu lah. Sekitar tu. Hok tu boleh pahala. Penuh keberkatan. Tempat lain kalau ada pun selepas daripada tu. Dia ni hak mula-mula. Itu maksud dia. Bukan rumah secara umum. Rumah banglo ke rumah teres ke rumah kayu. Bukan rumah tu. Rumah tempat ibadat. Tempat ibadat apa? Tempat ibadat kepada Allah. Boleh jadi hak orang lain. Tempat ibadat tempat ibadat orang agama lain. Boleh jadi ada tak? Sebelum lagi daripada dibuat di Mekah. Tapi sebenarnya Mekah tu paling awal sekali kalau nak kira. Tuhan sudah tak ada dah di zaman Nabi Adam lagi. Sudah ada dah. Di Kaabah tu. Jadi kira-kiranya dia yang pertama sungguh. Cuma tidak di tak ada khusus, tak ada lah. Tapi Tuhan sudah tentu dah awal-awal lagi. Orang tak tahu pada ketika tu. Okey, seterusnya tajuk yang ke-144 berkenaan dengan perangai musuh Allah. Firman Allah Ta'ala, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu mendapat kebaikan, ni musuh Tuhan, musuh Allah ni, kalau kamu, iaitu kalau orang Islam ni beroleh kebaikan, tasu'hum, mereka akan berduka cita. Dia akan tak suka, tasu'hum. Wa in tusibukum sayyi'ah, tapi kalau kamu kena bala, kita kata kena bala ya, wa in tusibukum sayyi'ah, kalau kamu ditimpa kecelakaan, yafrahu biha, mereka akan gembira. Musuh-musuh Allah ni gitu. Sifat dia, perangai dia lagu tu. Lepas tu ada tu orang Islam kena bom di Palestin ke apa tu sedih, berduka cita belaka tu bukan atas dasar agama, atas dasar kemanusiaan. Dia sedih kerana kemanusiaan. Kerana kemanusiaan ni tak kira agama ke apa pun. Ni kemanusiaan ni dia ada belaka. Okey. Benci kepada, tak suka kepada agama Islam, hak ni tidak semua orang. Iaitu hak benci kepada agama Islam ni siapa? Hak ni musuh Allah. Itu saja. Tapi kemanusiaan semua ada. Okey, soalan dia, apakah faedah di sebalik penggunaan lafaz tamsaskum, massa tu untuk kebaikan, dan juga lafaz isabah wa in tusibukum untuk kecelakaan. Beza dia guna tu kalau kita perhati. Untuk kebaikan dia guna tamsaskum, massa, daripada perkataan massa. Untuk wa in tusibukum sayyi'ah, in tamsaskum hasanatun wa in tusibukum sayyi'atun, untuk sayyi'ah, untuk kecelakaan ni dia guna tusibukum, isabah. Isabah. Sedangkan dua-dua ni
tamsaskum hasanatun ataupun tusibkum sayyi'ah ini, kedua-duanya memberi makna kena belaka. Dapat. Kalau kamu dapat kebaikan, dia duka cita. Kalau kamu dapat bala, dia suka. Dia dapat belaka kalau kita terjemuh. Dua-dua tu. Tetapi kenapa hak ni diguna tamsas, hak ni diguna tusib? Jadi lafaz massa ni bermaksud. Asal makna dia nya setuh. Setuh ni kat atas. Tu setuh tu. Terkena sikit. Massa ni. Itu asal makna dia. Setuh. Iaitu pegang sikit. Jamuh sikit lah. Iaitu walaupun kamu boleh sikit saja kebaikan, mereka ni akan sedih. Dia tak suka. Musuh Allah ni tak suka walaupun boleh sikit. Kita dapat sikit saja kebaikan, kesenangan ke apa, dia tak sedap duduk lalu. Okey, itu maksud dia. Walaupun sikit, tak nanti kau banyak. Kita nak buat hidup senang sikit ya. Tak suka dah. Nak kocah lalu. Itu musuh Islam dia gitu. Tak nanti kau nampak kita ni naik besar. Memerintah. Apa ni? Memerintah separuh bumi, barulah dia nak. Tak suka, tidak. Kita ada dah walaupun negeri yang kecil. Kalau kita tengok dah, dia tak suka. Musuh Islam ni. Kita tengok mana tengok dah. Tak berlaku dalam hidup. Ada sikit lah. Dia akan cari sebab lalu lah. Untuk nak pacuh lalu. Dia tak senang. Tak akan senang. Okey. Seterusnya lafaz isabah wa in tusibkum itu pula bererti banyak. Asabah yusibu ni kalau dari segi bahasa makna dia timpa. Timpa ni kalau jatuh. Guli atas kepala sebut tidak, itu kita tidak panggil timpa. Ditimpa oleh guli dah. Apa dia? Buah getah. Lalu jatuh atas kepala sebut tidak ditimpa lagi hujan ke titik tak lagi. Dia banyak tu baru timpa. Okey, jatuh celawak tu. Barulah kita panggil isabah. Okey. Bererti banyak. Jadi musuh Allah ni kalau kamu semakin banyak kena bala, kena kecelakaan, maka semakin gembira. Semakin banyak kita kena benda hak susah, kesusahan dia kau suka. Hak kebaikan sikit pun dia tak suka dah. Itu musuh Allah tadi. Okey. Nampak itu beza dia. Lepas tu habis nota. Sebenarnya anak baru maklum dah juga. Maulana Radok lepas ni dah. Kelah dia je. Tapi notanya terhak saja. Notanya kain pagi makan pagi. Kain betul makan betul. Dia tak ada lagi. Tak boleh panjang juga. Diminta untuk panjang. Tak boleh panjang sebab kain pagi makan pagi. Esok tak ada nota, tak boleh nak buat. Tak boleh nak sambung juga jadi. Kalau sambung pun tak ada nota. Baca kosing-kosing gitu. Jadi sego tak sedap juga. Terpaksa kena berhenti juga. Habis minyak. Minyak banyak tu yang ada. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.